الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan kepimpinan Masjid Kota Damansara, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita rafa'kan dan panjatkan dengan sebanyak-banyak dan setinggi kesyukuran kita kepada Allah. Tidak ada sesuatu perkara yang layak ataupun tidak ada sesuatu yang layak untuk kita syukuri dan kita puji, melainkan segala pujian-pujian dan kesyukuran itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seluruh nikmat yang kita perolehi dalam hidup kita, nikmat bernafas, nikmat dapat melihat, nikmat dapat bergerak, nikmat dapat rezeki yang dikurniakan, segala-galanya datang daripada Allah. Lantaran daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama untuk terus memperbanyakkan pujian-pujian tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan setiap tuturan memuji Allah Subhanahu wa taala itu akan meningkatkan keimanan kita dan seterusnya mempermudahkan urusan-urusan dalam kehidupan kita dengan sentiasa ingat kepada Allah dan sentiasa hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, malam ini kita akan menyambung semula pengajian kita di dalam surah Yasin, yang mana kita telah pun berhenti dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, iaitulah pada ayat yang ke-8. Allah masih lagi membicarakan tentang kelompok daripada kalangan manusia yang walaupun ayat ini ditujukan kepada golongan kafir Quraisy, kerana kita tahu bahawa sesungguhnya surah Yasin adalah merupakan surah Makkiyah
yang Allah Subhanahu wa taala tujukan cerita dan peringatan tersebut kepada kaum Arab Quraisy yang hidup semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, walaupun ayat ini ditujukan kepada mereka, tetapi pada saat yang serupa Al-Quran itu adalah merupakan peringatan bukan hanya kepada kaum yang khusus, tapi sebaliknya Al-Quran itu Allah turunkan adalah untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidup sesudahnya ila yaumil qiyamah, sehinggalah sampai kepada hari kiamat. Dan itulah matlamat daripada penurunan Al-Quran, seperti mana jelas Allah sebut dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran itu kami telah turunkannya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyadabbaru ayatihi, mubarakun, ia diberkati, dan supaya mereka dapat mentadabbur, meneliti dan mengambil perhatian daripada setiap ayat-ayat tersebut, waliyatadhakkara ulul albab, dan agar setiap mereka yang Allah kurniakan hati dapat mengambil iktibar dan pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan itulah matlamat daripada Al-Quran. Di antara cerita yang dibicarakan dalam ayat sebelum daripada ayat yang ke-9 ini, tuan-tuan, Allah menceritakan tentang kisah yang berlaku di kalangan orang-orang kafir, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aghlal ala a'naqihim fahum mukmahun. Itu Allah menceritakan tentang sifat dan juga sikap yang berlaku kepada mereka di saat ketika mereka diberikan peringatan, lantaran itu mereka tidak mahu untuk mendengar apa pun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah gambarkan mereka ini adalah merupakan manusia yang telah pun dirantai leher mereka, dibelenggu akan leher mereka sehingga kepala mereka itu mendongak ke atas, tidak mampu untuk memusingkan kepala mereka sama ada ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan, apatah lagi untuk melihat ke bawah. Dan sambungannya, tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, tashbih, perumpamaan Allah berikan kepada mereka disebabkan kedegilan akibat mereka tidak mahu untuk menerima peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka memiliki akal dan hati mereka yang sepatutnya boleh memikirkan akan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mahu untuk mempergunakannya. Allah sambung pada ayat yang ke-9 bagi menunjukkan tentang teruk dan dahsyatnya perangai golongan kafir Quraisy ini. Allah kata dalam ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا, dan kami telah menjadikan, min baini aidihim, daripada baini, di antara aidihim, tangan-tangan mereka. Itu bahasa kiasan, tuan-tuan. Maksudnya min baini aidihim, di antara tangan-tangan mereka, itu merujuk di hadapan mereka. Kalau tuan-tuan lihat dan rujuk di dalam terjemahan akan ayat tersebut, min baini aidihim itu merujuk kepada bahagian hadapan mereka. Sadda, penutup ataupun penghalang. Wa min khalfihim, dan daripada belakang mereka, sadda, penghalang. Fa'aghshaynahum, lantas kami menutup ke atas mereka itu, fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat untuk melihat. Dr. Wahbah Zuhaili, beliau menyambung penjelasan di dalam ayat tersebut. Beliau mengatakan, ta'kidan lima sabaqa fi taswiri halatihim annahum bita'alihim 'anil nadhari fi ayatillah ja'alu kaman ahata bihi saddan minal amami wal khalfi famana'ahu minan nazar fahuwa la yubsiru syai'a wa haula'i la yantafi'una bi khairin wa la yahtaduna ilaih lianna ghatayna absarahum anil haqq.
sebagai memperkuatkan terhadap ayat sebelumnya bagi menggambarkan tentang hal keadaan mereka, dengan sebab mereka itu sombong ta'alihim, ya, mereka sombong daripada melihat akan ayat-ayat Allah, maka ja'alu, mereka menjadi seumpama orang-orang yang telah dikelilingi dengannya itu dua halangan, daripada hadapan dan daripada belakang mereka, dan kedua-dua penghalang ini menghalangnya daripada melihat, maka ia tidak mampu untuk melihat sesuatu. Wa haula'i la yantafi'una bi khairin, dan mereka ini adalah golongan yang tidak dapat mengambil manfaat pada setiap kebaikan-kebaikan yang diberikan. Wala yahtaduna ilaih, dan mereka tidak akan mampu untuk menjadikan panduan pada setiap peringatan yang diberikan kepada mereka, kerana sesungguhnya kami telah menutup pandangan mereka daripada melihat kebenaran. Apakah ayat ini nak menggambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil? Bila Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian, jawapannya tidak. Allah adil dalam mencipta dan menjadikan manusia. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah telah pun memberikan kepada kita petunjuk, hidayah. Dan seperti mana saya nak ingin mengulang semula akan kata-kata yang pernah disebut oleh Dr. Wahbah Zuhairi dalam membicarakan babul hidayah, itu terbagi kepada 5 bahagian ataupun 5 kaedah hidayah yang Allah kurniakan kepada manusia. Yang pertama yang disebut sebagai hidayah itu al-ilham. Allah memberikan ilham kepada kita semasa kita dilahirkan. Sebab itu keinginan dan naluri yang ada pada manusia ini tidak sama dengan naluri dan keinginan yang ada pada binatang. Keinginan yang ada pada makhluk-makhluk yang lain, ada keinginan-keinginan yang tertentu Allah kurniakan kepada kita. Ini dinamakan sebagai hidayatul ilham. Kita menangis melambangkan bahawa kita sedang bersedih. Daripada mana kita tahu yang menangis itu menggambarkan tentang sedih? Allah yang memberikan ilham pada kita. Kita ketawa menggambarkan bahawa kita sedang berada dalam keadaan gembira. Bagaimana kita boleh mengetahui orang yang ketawa itu berada dalam keadaan gembira? Allah yang memberikan ilham kepada kita. Dan begitulah dengan sifat-sifat yang lain, datangnya daripada mana? Allah yang mengilhamkan. Hatta termasuk keinginan kita kepada emas dan perak dan gambaran yang Allah nyatakan tentang kehidupan dunia itu, semuanya adalah ilham daripada Allah. Ini panduan. Kemudian naik kepada peringkat yang kedua, Allah memberikan kepada manusia hidayah juga yang disebut dengan nama hidayatul hawas, iaitulah hidayah panca indera yang Allah kurniakan pada kita. Dengan mata kita dapat melihat apa yang berlaku di hadapan kita. Dengan telinga kita mampu untuk mendengar. Dengan menggunakan tangan kita mampu untuk menyentuh. Dengan menggunakan kaki kita mampu untuk bergerak. Nah, panca indera ini adalah merupakan panduan dalam kehidupan manusia. Sebab itu ada orang yang dia menyusun kehidupan mereka itu dengan berdasarkan apa yang dia lihat. Saya susun kehidupan saya, apa yang saya lihat dan saya perhatikan, itulah menjadi panduan dalam kehidupan saya. Contoh, sebab apa? Kerana panca indera ini adalah merupakan panduan yang Allah kurniakan dalam kehidupan manusia. Masih lagi belum cukup. Naik kepada hidayah berikutnya yang dinamakan dengan nama hidayatul aql. Allah kurniakan kepada kita akal untuk kita berfikir, dan akal inilah yang membezakan di antara manusia dengan makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian, dan kejadian yang terbaik Allah kurniakan kepada manusia, manusia mampu untuk berfikir. Setiap sesuatu perkara itu mampu untuk difikirkan terlebih dahulu tentang baik dan juga buruknya dalam sesuatu tindakan yang dilakukan. Kenapa? Kerana manusia mampu untuk memikirkan sesuatu. Dan sebab itu apabila manusia tidak menggunakan panca indera mereka, manusia tidak menggunakan akal mereka sebagai tempat untuk mereka ini berfikir, lantaran itu mereka layak untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi Allah sebut di dalam ayat tersebut, sesungguhnya kami campakkan kebanyakan daripada manusia dan juga jin, katsiran minal jinni wal ins. Ya, dicampakkan di mana? Dalam neraka Jahannam. Puncanya kenapa?
disebabkan kerana mereka memiliki akal, tapi akal mereka tidak faqih, akal tidak berfikir, akal tidak mahu untuk melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memikirkan tentang tanda kebesaran Allah. Dan kemudian Allah kurniakan kepada mereka mata, Allah kurniakan kepada mereka telinga, mereka tidak mahu untuk memfungsikan dan memperanankan kedua-dua panca indera tersebut. Maka Allah masukkan mereka itu ke dalam neraka, dan Allah berikan label kepada mereka ini sebagai an'am, binatang ternak. Kita cukup marah kalau orang memanggil kita dengan binatang, tapi Allah lakarkan mereka yang tidak mahu untuk mempergunakan panca indera tersebut, kelebihan tersebut. Ulaika kal an'am, mereka umpama binatang-binatang ternak, ya. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat dan lebih buruk daripada binatang ternak tersebut. Dan mereka inilah merupakan golongan manusia yang lalai dan leka daripada mengingati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akal mereka tidak mahu dipergunakan. Nah, dalam hidup manusia juga tuan-tuan, masih lagi tidak cukup dengan hidayatul aql, dengan panduan akal semata-mata untuk memandu kehidupan kita supaya kita bahagia dalam kehidupan ini. Maka Islam turunkan ad-din yang disebut dengan nama hidayatul din, panduan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini menyusun pada kita untuk menjadikan hidup kita ini bahagia. Dan sebab itu asas paling penting untuk melahirkan keyakinan kita pada agama, iaitu dengan kepercayaan kita kepada perkara-perkara ghaibiyat. Dan ini diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, yang mana Allah kata bahawa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, dia petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dan Allah letakkan ciri paling atas sekali bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitulah mereka yang percaya dengan perkara-perkara ghaib. Apa itu perkara ghaib? Perkara yang tidak boleh dirasai dengan hawas, dengan panca indera kita, dan tidak mampu untuk disentuh oleh akal. Akal kita tidak boleh berfikir, dan panca indera kita juga tidak dapat menyentuh akan perkara-perkara ghaibiyat ini. Apabila kita meletakkan keyakinan kita kepada perkara ghaib, disitulah baru ada ketaatan kita untuk menerima setiap perkara-perkara yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia panduan daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tetapi dengan ada panduan agama, rupa-rupanya masih lagi belum mencukupi untuk memberikan hidayah kepada manusia. Subhanallah. Ada satu lagi hidayah yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Beliau mengatakan iaitulah hidayatul ma'unati wat taufiq, iaitulah hidayah, bantuan daripada Allah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia tahu tentang soal agama. Bahkan kalau tuan-tuan lihat dalam kalangan orientalis barat, mereka mengkaji tentang Islam, mereka tahu tentang aturan-aturan di dalam Islam, mereka tahu tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Agama itu ada, tapi mereka belum mendapat bantuan dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita diminta untuk sentiasa berdoa. Tuan-tuan perasan ketika kita menunaikan solat fardu maghrib, solat fardu asar, dan segala solat fardu yang kita laksanakan, termasuklah ibadah solat-solat sunat, kita diminta untuk berdoa pada Allah. Sesudah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimah inilah yang seringkali kita ulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan Engkau kami sembah ya Allah, dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Kenapa kita nak minta tolong pada Allah? Sebab belum tentu ibadah kita ini diterima oleh Allah. Kadang-kadang kita lakukan ibadah tersebut bukan kerana Allah, sebab melihat orang ada bersama dengan kita, kita pun lakukan amalan-amalan tersebut. Niat kita lari daripada matlamat yang asal untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Cara nak dapat bantuan daripada Allah dengan cara kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. 5 inilah perkara yang merupakan asas utama hidayah dalam kehidupan manusia. Dan disebut dalam ayat ke-9 ini, mereka tidak mahu untuk menggunakan hidayah-hidayah tersebut. Panduannya ada, pandangan mata mereka ada akal, dan mereka menerima agama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya mereka membuang begitu sahaja tanpa memikirkan setiap patah perkataan dan nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa hadha mathalun saibun li ahli al-jahalati wat takhallufil badaiyati alladhina hujibu madarikuhum wa absaruhum
anit ta'ammuli fi mu'tayatil madaniyati wat taqaddumi wal hadarati wa huwa tamsilun ra'i'un lisaddil ilahiyyil ma'nawi bisaddil hajizil maddi al hissi. Dan ini seperti saibun li ahlil jahalah, tepat contoh yang diberikan oleh Allah, gambaran secara lahiriah ataupun gambaran yang dapat diperhatikan yang Allah berikan pada ayat ke-9 ini adalah merupakan satu contoh yang tepat terhadap orang-orang yang jahil. Mereka tidak mahu untuk mempelajari dan menuntut ilmu. Sebab itu mereka dinamakan sebagai golongan orang-orang yang jahil. Sebab apa jahil? Mereka tidak mahu mengisi dada dalam kehidupan mereka itu dengan ilmu-ilmu. Mereka akan terus bertambah menjadi insan yang sentiasa tidak akan mampu untuk meningkatkan keyakinan mereka kepada Allah kerana tidak ada ilmu yang dapat memimpin mereka. Dan sebab itu dalam Islam mengajar pada kita untuk menuntut ilmu. Cuma ilmu apa yang kita kena tuntut? Ilmu-ilmu yang dapat memberikan manfaat pada kita agar kita dapat meredai ataupun kita dapat redha dengan setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita berusaha untuk mendapatkan keredaan pada Allah dengan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah, seperti mana Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang dikurniakan ilmu itu dengan beberapa darjat di sisi Allah. Yang kedua, Allah mengatakan orang yang hanya takut pada Allah itu adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi jelas sekali bahawa ilmu itu penting dalam kehidupan bagi melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Dan kata Dr. Wahbah Zuhaili ini, beliau mengatakan contoh ini tepat bagi orang-orang yang jahil, mereka yang mengundur ke belakang, iaitulah golongan mereka yang telah menghijab, menutup pemikiran mereka itu ataupun madarikihim, segala ruang-ruang untuk mereka memperolehi maklumat dan pandangan-pandangan mereka daripada melihat segala mu'tayat, isi kandung yang terdapat di dalam peringatan Nabi SAW yang hakikatnya membawa kepada kemajuan dan tamadun dalam kehidupan mereka. Dan contoh ini adalah merupakan suatu contoh yang menarik bagi menggambarkan tentang halangan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat maknawi dengan halangan daripada benda yang dapat dirasai ataupun daripada gambaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran yang mahsus ataupun contoh yang dapat dirasai dan dilihat dengan pandangan mata kepala, seperti mana yang ditunjukkan orang yang tidak mahu menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW diumpamakan seumpama orang yang ditutup ke perjalanan hidupnya itu, bahagian hadapannya ditutup dan bahagian belakangnya ditutup sehingga akhirnya dia tidak dapat maklumat-maklumat yang berkaitan tentang kehidupannya. Dan hasilnya tuan-tuan, Allah nyatakan pada ayat yang ke-10. Apa kata daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah sambung pada ayat yang ke-10, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sawa'un 'alaihim, sawa ini tuan-tuan, dia adalah merupakan masdar ataupun kata terbitan. Kata terbitan dia tidak boleh jadi sifat. Dalam bahasa Arab, kalau nak menjadi sesuatu kata sifat itu, maka perkataan itu mestilah dibina antaranya dalam bentuk ismul fa'il. Ini kaedah-kaedah di dalam ilmu bahasa Arab. Maka ulama-ulama tafsir kata sawa di sini asalnya diambil daripada perkataan mustawin. Mustawin ini adalah ismul fa'il, serupa. Kita terjemahkan dengan bahasa kita dengan maksud sama sahaja. Wasawa'un 'alaihim, dan serupa sahaja ke atas mereka. A'anzartahum, sama ada kamu bagi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, tetap sahaja mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagilah ingatan pada mereka ataupun tidak memberikan peringatan kepada mereka, tetap sahaja mereka tidak mahu beriman. Kenapa? Kerana hati mereka tertutup. Bila hati sudah pun tertutup, apa sahaja peringatan yang diberikan tetap sahaja tidak akan diterima. Dan begitulah yang berlaku dalam kehidupan kita.
Saat ketika kita mendengar apa sahaja peringatan-peringatan dalam kehidupan ini disebut dengan beberapa hadis, tapi tidak terasa akan nikmat peringatan tersebut dan tidak terasa gemetar atas segala peringatan-peringatan yang menceritakan tentang persoalan hari akhirat. Kadang-kadang tidak timbul perasaan untuk takut pada Allah. Sebab apa? Hati sudah pun tertutup. Dan sebab itu tepatlah kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Manusia itu dia tidur saat ketika berada di dunia. Kami ni berjalan ustaz, kami buat kerja juga. Yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa manusia itu tidur semasa berada di dunia, tidak sedar bahawa setiap tindakan-tindakan yang dilakukan itu ada soal pahala dan juga dosa. Tidak sedar semasa ia melakukan kerja tersebut ada perkara yang halal dan ada perkara yang haram. Dan juga tidak sedar bahawa dalam hidupnya itu ada amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Maka mereka ini dianggap sebagai insan yang tidur, yang tidak pernah mengenali apakah tujuan dan matlamat kehidupan semasa berada di dunia. Sehingga akhirnya hidup mereka itu hanyalah semata-mata ingin mencari rezeki, ingin mencari kerja, ingin berkahwin, hanya semata-mata itu, untuk memberikan makan, melahirkan anak, tapi tidak tahu apa matlamat sebenar hakikat kehidupannya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan disambung oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fa idza matu intabahu, namun apabila mereka mati, barulah di saat itu mereka sedar, di mana aku berada ya Allah. Rupa-rupanya waktu itu barulah dia menyadari setiap kerja yang dilakukan itu ada perkiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau tuan-tuan baca antaranya dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, ya, dan begitu juga di dalam juzuk yang ketiga Allah Subhanahu wa taala bicarakan berkaitan tentang hakikat kehidupan manusia ini. Antaranya Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Belanjakanlah olehmu terhadap apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang salah seorang daripada kamu akan ajal kematian. Dan di saat ketika kematian itu sudah pun sampai kepada mereka, waktu itu mereka mula untuk menyedari bahawa mereka tidak bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah. Apa kata mereka di saat kematian mereka itu? Mereka kata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah tidak kau kalaulah boleh untuk kau lewatkan aku ini, mengapa tidak engkau lewatkan aku sampai satu tempoh, walaupun tak apalah tempoh tersebut pendek, fa as-saddaqa, nascaya aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang salih. Ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran. Samalah juga dalam juzuk yang ketiga. Apa kata daripada Allah? Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah daripada harta-harta yang kami telah berikan kepada kamu itu sebelum datang hari yang tidak ada pada saat ketika itu kasih sayang sesama teman-teman kamu, ya. Bay'un, tidak ada lagi jual beli ketika itu, dan tidak ada syafaat yang akan mampu untuk memberikan syafaat dan bantuan kepada kamu. Orang-orang yang kafir itu adalah merupakan orang-orang yang zalim. Jadi jelas sekali peringatan-peringatan ini akan berlaku kepada setiap daripada manusia sebelum mereka bertemu dengan Allah. Bila bertemu waktu itu penyesalan demi penyesalan akan berlaku dalam kehidupan mereka. Namun Allah menyebutkan dalam ayat ini pada ayat ke-10, seperti mana yang dinyatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, sesungguhnya peringatan kamu terhadap mereka yang kekal berada pada kekufuran mereka, wa'adamuhu, ataupun kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, sawa'un, sama sahaja, fala yanfa'uhumul indhar, peringatan tersebut tidak memberikan manfaat pada mereka, madamu ghaira musta'iddina liqabulil haqqi, selagi mana mereka tidak bersiap sedia untuk menerima kebenaran-kebenaran. Kena ada persediaan pada kita. Apa perlu kita sediakan supaya kita dapat menerima kebenaran tersebut? Nah, persoalan paling penting kalau kita nak menerima kebenaran, hati kita kena bersih. Nak bersihkan hati ini dia memerlukan kepada latihan-latihan dalam diri ini. Antaranya apa dia?
saya suka untuk mengambil kata-kata yang disebutkan oleh Ibrahim ibn Khawwas rahimahullah, yang dirakamkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pertama, sentiasa bacalah kita akan Al-Quran. Al-Quran ini didapat lembutkan hati kita, tuan-tuan. Kita sentiasa, sama ada kita faham ataupun tidak, baca dahulu akan Al-Quranul Karim. Sebab bila kita mengisi lidah kita dengan membaca Al-Quran, automatically hakikat bacaan tersebut dia akan meresap dalam hati kita, yang menjadikan hati kita beristiqamah dalam mentaati Allah itu bermula daripada mulut kita. Sebab itu latih lidah kita membaca Al-Quran. Namun kata Ibrahim ibn Khawwas rahimahullah, baca Al-Quran itu diiringi dengan ta'ammul bitadabbur. Dibaca, di samping itu kita mentadabbur dan melihat akan setiap peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, kerana itu merupakan fungsi dan matlamat Al-Quran itu diturunkan. Seterusnya yang kedua itu disebutkan oleh Ibrahim ibn Khawwas rahimahullah, iaitulah khala'ul batni. Kita berusaha untuk menjadikan hati kita ini bersih, hati kita ini pulih. Antaranya diajar pada kita ini supaya kita mengosongkan perut. Apa maksud kosong perut ni? Puasa. Ulama mengatakan maksud kosong perut tersebut, latih diri kita ini dengan mengamalkan ibadah puasa. Yang wajib sudah tentulah kita laksanakan, tapi perlu diisi dengan puasa-puasa sunat. Bulan Rejab sebagai contohnya, masuk dah bulan Rejab, isti'dad, persiapan kita nak menghadapi bulan Ramadan. Doa di kalangan ulama-ulama salaf yang terdahulu, hatta di kalangan para sahabat, mereka berdoa pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Ini nak baca Rajabin ke Rajabah, terpulang tuan-tuan. Perbincangan di kalangan para ulama-ulama dah bincang dah tentang persoalan tersebut. Boleh dibaca dengan Rajabin, boleh nak baca dengan Rajabah pun boleh. Kalau dibaca dengan Rajabin, itu namanya ismun munsharif. Kalau dibaca dengan Rajabah, itu adalah ismun ghairu munsharif. Ini istilah-istilah dalam ilmu bahasa Arab. Mereka yang mempelajarinya, mereka tahu tentang hal tersebut. Jadi boleh kita nak baca, ya Allah kau berikanlah keberkatan. Macam contoh doa juga lah yang kita baca, zikir yang kita baca selepas solat. Kita baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyu, boleh, huwal hayya pun boleh, dua-dua boleh dibaca. Jadi tidak ada masalah dalam persoalan tersebut. Dalam doa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala itu, kita baca dengan perkataan, ya Allah berikanlah keberkatan pada kami ini di bulan Rajab, dan berikanlah keberkatan pada kami ini di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ini di bulan Ramadan. Jadi kita doa pada Allah dengan doa tersebut. Kita nak bulan Rejab ni bulan yang diberkati. Bagaimana kita nak menjadikan bulan Rejab sebagai bulan yang diberkati? Laksanakan amal-amal kebaikan, ibadah kita perbanyakkan sebagai latihan sebelum menghadapi Ramadan. Salah satunya dengan berpuasa. Kenapa puasa penting? Puasa ni adalah merupakan pemecah nafsu dalam kehidupan kita. Dan sebab itu Rasulullah menganjurkan kepada golongan pemuda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai golongan pemuda-pemuda di kalangan kamu, jika berkemampuan untuk bernikah, silakan bernikah. Tapi kalau tidak berkemampuan, berpuasa. Fa innahu lahu wija', kerana sesungguhnya puasa itu dia adalah merupakan wija', halangan. Disebut dalam hadis yang lain, dia adalah junnah, dia adalah merupakan perisai yang dapat menjaga dirinya itu daripada mengikuti nafsu dan keinginan dalam kehidupan. Puasa yang kedua, bagi memimpin dan membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran maksiat dan kotoran-kotoran, sehingga melalaikan diri untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebut dengan qiyamul lail. Ibadah qiyamul lail adalah merupakan ibadah terpenting. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad sebagai contoh, dan Imam Tirmizi juga ada meriwayatkan bahawa qiyamul lail ini adalah da'bus salihin. Qiyamul lail ini adalah amalan orang-orang yang soleh. Kita kata kita sayang dan cinta kepada orang-orang yang soleh, tunjukkan bukti kecintaan kita kepada mereka dengan kita mengamalkan ibadah qiyamul lail. Dan ingat tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, banyak kelebihan ibadah qiyamul lail ini, seperti mana dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Beliau mengatakan, meriwayatkan hadis yang mana di hujung daripada hadis tersebut Rasulullah mengatakan, qiyamul lail ini mutridatun lidda, dia dapat membuang penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Subhanallah. Sama ada penyakit itu penyakit batin ataupun penyakit tersebut adalah penyakit yang zahir. Jadi disebut oleh Nabi SAW tentang perkara tersebut. Qiyamul lail. Seterusnya yang keempat disebut at-tadarru' bis sahar,
iaitu dengan sifat merintih kita, menangis, memikirkan tentang dosa kesilapan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga berlangsung pada waktu tengah malam ataupun pada waktu sepertiga akhir waktu malam tersebut untuk kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan perkara yang penting, kerana malam itu adalah malam di mana Allah akan mendengar segala permintaan yang diminta oleh hamba-hambanya. Rasulullah pernah bersabda, "May yas'aluni fa'u'ti wa may yad'uni fa'astajibulah, may yastaghfiruni fa'aghfirulah." Siapa yang minta pada aku akan beri apa yang dia nak. Siapa yang nak berdoa pada aku akan kabulkan doanya. Dan sesiapa yang memohon ampun pada aku akan ampunkan dosa-dosa yang dilakukan. Masya Allah, ruang ini Rasulullah beritahu pada kita. Tiba-tiba kita tidak mengambil peluang semasa hayat kita dan semasa kita berada dalam keadaan sihat, maka rugilah akan segala peringatan yang diingatkan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir, kata Ibrahim ibn Khawwas rahimahullah, iaitulah mujalasatus salihin. Duduk bersama dengan orang-orang yang salih itu cukup memberikan manfaat dalam kehidupan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bila kita duduk bersama dengan orang yang salih, setidak-tidaknya kita akan dapat melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka, dan pada saat yang serupa dapat menghalang tindakan-tindakan dalam hidup kita untuk melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apabila duduk dengan teman-temannya yang tidak salih, mereka tidak mengira apa yang berlaku dalam kehidupan mereka, sama ada halal maupun haram. Bagi mereka yang penting kepuasan dalam hidup. Tapi orang yang salih, saat ketika mereka bergerak, saat ketika mereka beraktiviti, saat ketika mereka bersama, mereka akan sentiasa mengingatkan diri masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala atas tindakan-tindakan mereka. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, madamu ghaira musta'iddina liqabulil haqqi, selagi mana mereka tidak bersiap sedia untuk menerima kebenaran, wal khudu'a linida'illah, dan tunduk untuk mendengar seruan-seruan Allah, wan nazara fi dalailid dallati ala sidqi risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melihat tentang bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat ta'ammula fi ajaibil kaunil musyahadati ad-dallati ala wujudillahi ta'ala wa wahdaniyati, dan melihat tentang keajaiban alam semula jadi yang disaksikan bagi menunjukkan tentang kewujudan Allah dan keesaannya. Jika mereka tidak menggunakan perkara tersebut dalam hidup, maka mereka tetap tidak akan bersedia untuk menerima peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka. Dan kemudian Allah menyambung dalam ayat yang ke-11. Pada ayat ke-11 ini Allah memberikan pula jawapan peringatan yang Rasulullah sampaikan itu untuk siapa sebenarnya. Itu dijawab oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11. Allah menyatakan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama, adapun, dan innama ini dalam bahasa Arab dia disebut sebagai adatu hasrin. Apa maksud daripada adatu hasrin? Sesuatu ayat yang apabila Allah wujudkan perkataan innama, maka maknanya terbatas, dia akan menjadi khusus ketika itu. Macam contoh ayat yang saya sebutkan tadi, Allah kata orang yang takut pada Allah hanya para ulama, orang yang berilmu. Allah mulakan dengan perkataan innama. Samalah juga dalam ayat ini, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW itu hanya berlaku kepada kelompok yang ada pada ayat ke-11 ini. Siapa mereka ini? Allah menyambung, adapun tunziru man ittaba'a dzikra, kamu hanya mampu memberikan peringatan man ittaba'a dzikra, kepada orang-orang yang mengikut peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Barulah bermanfaat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dapat memanfaatkan dan mengikut setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala bawakan dalam kehidupan kita. Wal iazubillah, kita minta berlindung pada Allah daripada menjadi manusia yang degil dan tidak memiliki perasaan, bahkan menjauhkan diri
daripada setiap ingatan-ingatan yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab peringatan tersebut itu serupa dengan peringatan umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah tangguhkan dari sudut hukumannya semasa berada di dunia secara mubasyarah ataupun secara langsung dalam kehidupan kita. Kalau umat terdahulu mereka buat dosa, waktu itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mahu beriman apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka apa yang Allah lakukan terhadap mereka? Allah jadikan mereka itu tenggelam. Apa yang berlaku kepada Nabi Lut alaihi salam? اللهم رب هذه الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والشرف والدرجة بعث إنك لا تغفر. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sedikit lagi kita cuba selesaikan perbincangan kita berkaitan ayat yang ke-11 di dalam surah Yasin ini. Begitu yang berlaku dalam kehidupan umat yang terdahulu, di antaranya kaum Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana keadaan mereka saat ketika tidak mahu untuk menerima peringatan yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Dan bila mana mereka melakukan hubungan sesama mereka sejenis yang ketika itu diharamkan dan tidak diajar oleh Nabi Lut alaihi salam, bahkan Allah melarang akan perbuatan tersebut, tetap sahaja mereka lakukan. Dan akhirnya Allah turunkan kepada mereka azab, ya, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan, ya, ila akhiril ayat. Jadi dalam ayat tersebut Allah gambarkan diterbalikkan bumi tersebut. Bumi yang berada di atas berada di bawah, diterbalikkan, dan yang di bawah naik ke atas. Subhanallah. Dan Allah turunkan batu-batu yang ketika itu menghancurkan mereka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dosa yang mereka lakukan itu Allah hukum ketika itu. Dan ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Ankabut sebagai contohnya. Apa kata daripada Allah? Fakullan akhazna bidhanbi. Setiap daripada kaum-kaum tersebut itu kami hukum dengan sebab dosa yang mereka lakukan, dan hukum itu berlaku semasa berada di dunia.
Tapi tidak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tangguhkan hukuman kepada mereka di saat ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah ingin memberikan ruang kepada kita agar kita bertaubat atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya Allah minta pada kita mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu di antara ayatnya. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan mereka yang menyekutukan Allah, tapi dosa selain daripada itu masih lagi ada ruang untuk mereka memperbetulkan kesalahan dan kesilapan mereka dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini Allah kurniakan kelebihan sebagai tanda rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ingat lagi tuan-tuan kisah bagaimana Rasulullah merintih kepada Allah bila mana Rasulullah membaca ayat in taghfir lahum fa innahum in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Jika kau mengampunkan mereka ya Allah, jika engkau mengazab mereka ya Allah, mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau sekiranya kau ampunkan mereka, sesungguhnya kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Menangis Rasulullah ketika membaca ayat tersebut. Dan waktu itu Allah mengarahkan malaikat Jibril untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itulah Rasulullah menyebut ummati ummati, aku teringat kepada umatku, dan akhirnya dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengarahkan kepada malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Rasulullah, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Sesungguhnya kami sentiasa akan meredai engkau bersama dengan umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Di antara salah satu perkara yang berlaku dalam kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rahmat dan kasih sayang Allah, hasil permintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di antaranya Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi membolehkan ruang untuk mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Allah sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu yang berlaku. Dan ayat ini Allah sebut ada pun orang yang dapat mengambil peringatan-peringatan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah terdiri daripada mereka yang dapat menerima akan peringatan tersebut, wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan dia takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Subhanallah, Allah tetap menyebut kalimah Ar-Rahman ini dalam banyak ayat tuan-tuan, sebab Allah nak menggambarkan tanda rahmatnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka melakukan dosa, tetap sahaja Allah masih lagi menyayangi dengan memberikan rezeki dalam kehidupan mereka, dan mereka akan diazab oleh Allah kelak saat ketika mereka tidak mahu untuk menerima panduan Al-Quran dan panduan daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW di hari akhirat kelak. Dan mereka yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah bil ghaib, dalam keadaan ghaib, dalam keadaan kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, timbul perasaan takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat orang-orang yang disebut bermanfaat dalam setiap peringatan-peringatan yang disampaikan ketika itu. Kita nak timbul rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam hidup kita memang naluri yang ada pada diri kita, kita takut pada benda yang kita lihat, tapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya ia melihat kita dalam keadaan kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu pentingnya ihsan dalam hidup ini. Ihsan yang diletakkan sebagai asas dalam beragama itu kan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh malaikat Jibril, ma huwal ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, letakkanlah keyakinan pada diri kamu itu bahawa sesungguhnya Allah melihat akan setiap gerak-geri dan tindakan-tindakan yang kamu lakukan. Kalau inilah yang ada dalam diri kita saat ketika kita melakukan kerja dan perbuatan kita, maka di sana akan dapat melahirkan setiap pergerakan dalam hidup kita itu akan kebaikan demi kebaikan yang akan diberikan oleh Allah, yang berupa ganjaran-ganjaran pahala dan nikmat kebahagiaan yang akan disediakan oleh Allah sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim.
maka berikanlah berita gembira kepada mereka ini, kepadanya, maknanya kepada orang yang mengikut peringatan dan takut kepada Allah dalam keadaan ghaib tersebut. Beri berita gembira kepadanya bima ghafiratin, dengan keampunan daripada Allah dan juga pahala yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga bertepatan dengan apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke-12, di mana Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhan mereka bil ghaib, dalam keadaan ghaib itu, bagi mereka itu keampunan dan pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara mereka yang diletakkan pada ayat yang ke-11 dalam surah Yasin dan ayat yang ke-12 dalam surah Al-Mulk tersebut. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan yang layak masuk ke dalam syurganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekadar ini perbincangan yang dapat untuk disampaikan pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.